Okey, Assalamualaikum semua. Selamat pagi. Okey, pagi ni bersama Cikgu Hanum. Okey, pagi ni Cikgu akan kupas satu lagi tajuk yang baru. Okey, tajuk yang Cikgu akan bincangkan dengan kamu pada hari ini adalah tajuk yang ketujuh, iaitu reka bentuk industri. Okey, reka bentuk industri ni merujuk kepada penghasilan produk baru ataupun penambahbaikan produk untuk keperluan tertentu dan menjadikan kehidupan manusia lebih selesa, mudah dan juga terancang. Okey, sebelum kita bincang dengan lebih dalam lagi tajuk reka bentuk industri, kita tengok dulu sejarah perkembangan reka bentuk industri. Okey, sejarah reka bentuk industri ini bermula dengan sejajar perkembangan revolusi perindustrian di Eropah pada penghujung abad ke-18. Okey, pada revolusi ini banyak ciptaan baru telah dihasilkan dalam pelbagai bidang seperti bidang pengangkutan, komunikasi, pertanian dan juga perusahaan. Manakala di Malaysia, perkembangan reka bentuk industri dapat dikesan melalui pengenalan kursus reka bentuk industri pada tahun 1967 di Institut Teknologi Mara, kini dikenali sebagai UiTM. Okey, fakulti ini telah memperkenalkan bidang reka bentuk industri pada tahun 1980. Okey, yang mana penghasilan banyak produk-produk baru dan penambahbaikan produk yang sedia ada telah dihasilkan sejajar dengan perkembangan teknologi pada masa kini. Okey, seterusnya kita tengok mengenai prinsip reka bentuk industri. Okey, prinsip reka bentuk industri ini terbahagi kepada 3. Yang pertama, reka bentuk produk. Yang kedua, reka bentuk automotif. Dan yang ketiga, reka bentuk perabot. Okey, reka bentuk produk merangkumi semua perkakasan domestik, aksesori, peralatan, elektrik dan sebagainya. Okey, produk yang dihasilkan adalah sama ada produk baru ataupun penambahbaikan produk yang lama supaya reka bentuknya lebih menarik, lebih baik dan berfungsi dengan bagus berbanding dengan produk lama. Yang mana semua produk yang dihasilkan tu akan menjadi pilihan pengguna selain daripada faktor harga. Okey, manakala reka bentuk automotif merujuk kepada reka bentuk styling dan juga konsep kenderaan darat, udara dan laut seperti motosikal, kereta, kapal laut, jet, bot. Okey, penampilan reka bentuk automotif yang lebih menarik akan menampakkan kehebatan produk tersebut. Jadi, mereka akan mereka sesuatu reka bentuk automotif mengikut keadaan fizikal dan mental pengguna serta mengambil kira faktor kemanusiaan dan ergonomik. Selain itu, ia juga dapat menonjolkan kreativiti dan imajinasi mereka melalui produk yang dihasilkan. Okey, seterusnya reka bentuk perabot. Reka bentuk perabot meliputi rekaan perabot kontemporari ataupun moden seperti reka bentuk meja, kerusi, katil, kabinet ataupun almari. Okey, reka bentuk produk yang baik akan menyumbang kepada pengurangan kos, bahan dan juga menjimatkan ruang. Okey, kalau kamu tengok ya, produk yang dihasilkan sekarang lebih moden, lebih elegan bentuknya berbanding dengan perabot yang dihasilkan pada satu ketika dahulu. Sebagai contoh, kerusi boleh digunakan sebagai tempat duduk ataupun bila kita buka jadikan katil. Meja boleh dilipat dan disimpan satu sudut dengan menjimatkan ruang. Okey, ini yang dikatakan dengan reka bentuk produk moden. Okey, seterusnya kita tengok pula peranan dan fungsi. Okey, kat sini ada 2 ya. Bentuk mengikut fungsi ataupun fungsi mengikut bentuk. Okey, kalau bentuk mengikut fungsi, ia menjurus kepada aspek fungsi tanpa menekankan sudut estetika, ergonomik dan kesesuaian reka bentuk produk tersebut. Contohnya penghasilan kerusi. Kerusi yang dihasilkan mengikut fungsi dia. Kasut dihasilkan mengikut
fungsi dia, tanpa menitik beratkan faktor estetika. Tetapi kalau fungsi mengikut bentuk, dia menekankan kepada aspek bentuk luaran dan juga nilai estetika sesuatu produk yang dihasilkan. Sebagai contoh, rekaan moden, kerusi, perabot, kereta, ia menunjukkan ciri-ciri elegan yang ada pada sesuatu produk. Okey, untuk pengetahuan kamu, untuk menghasilkan sesuatu produk, kita ada beberapa proses dalam menghasilkan sesuatu bentuk reka bentuk industri, sama ada perabot, automotif ataupun pengangkutan. Okey, yang pertama, para pereka akan mengenangkan pasti masalah yang ada pada sesuatu produk ataupun masalah yang dihadapi oleh pengguna. Daripada masalah tersebut, dia akan mengumpul maklumat dan membuat kajian dan penyelidikan. Sebagai contoh, cikgu ambil satu kereta. Okey, kita tengok kereta Saga dahulu. Apa masalah kereta Saga dahulu? Mungkin dari segi bentuknya yang kurang menarik. Okey, jadi mereka akan cuba untuk menghasilkan satu kereta yang bentuknya lebih moden, lebih elegan, sesuai dengan peredaran masa sekarang. Okey, daripada maklumat yang dikumpul, dia akan buat mock-up kecil untuk produk yang akan dihasilkan. Dan produk tersebut akan dipersembahkan dan dibuat perbincangan ramai antara pereka-pereka dan mereka-mereka yang terlibat dalam penghasilan produk tersebut. Melalui perbincangan yang dihasilkan, dia akan menyempurnakan lagi reka bentuk yang telah dihasilkan. Setelah membuat reka bentuk yang baru daripada mock-up tadi, mereka akan menghasilkan satu prototype. Prototype di sini bermaksud membuat saiz sebenar produk tersebut. Kalau kereta tadi, maksudnya dia bina kereta saiz sebenar kereta. Dia tengok bentuk dia macam mana. Dan akhirnya bila tiada masalah, produk tersebut akan diperbanyakkan dan dibuat promosi. Okey. Okey, seterusnya kita tengok kepada prinsip dan elemen dalam reka bentuk industri. Okey, prinsip dan elemen dalam reka bentuk industri ni membantu mereka menjadikan imej visual mereka lebih menarik. Okey, maksudnya dengan gabungan elemen dan prinsip rekaan tadi, dia dapat menghasilkan barangan yang lebih cantik, yang lebih ada pelbagai kepentingan, yang mudah untuk dipasarkan serta dapat menarik perhatian pengguna. Okey, prinsip elemen kat sini ada 5. Kesatuan, kontrak, keseimbangan, kepelbagaian dan juga ruang. Okey, 5 prinsip ini memberikan, jika kita gabungkan dalam penghasilan sesuatu produk, akan menimbulkan kesan kesepaduan yang lengkap serta memberikan impak idea yang menyeluruh. Selain itu, dapat menarik perhatian dan juga mengelakkan kebosanan para pengguna terhadap produk yang telah dihasilkan. Dan daripada segi kepelbagaian pula, pengguna akan melihat pelbagai variasi. Okey, kalau macam kereta tadi, maksudnya kereta dulu dan kereta sekarang, ada pelbagai gaya, pelbagai bentuk dan idea yang berbeza dan menjadi tarikan kepada pengguna. Okey, seterusnya kita tengok pula ergonomi. Apakah itu ergonomi? Ergonomi merupakan satu disiplin ilmu mengenai kebolehan, had dan ciri-ciri manusia yang berkaitan dengan reka bentuk. Ergonomi ini penting dalam penghasilan produk sebab jika digunakan secara efisien dan efektif, dia dapat menghasilkan satu produk yang meliputi aspek keselamatan, keselesaan, kesesuaian dan kemudahan dalam penjagaan dan penambahbaik pulih serta ketahanan sesuatu produk yang telah dihasilkan. Okey, kita tengok objektif ergonomi. Sekiranya kita aplikasikan dalam penghasilan sesuatu produk. Okey, yang pertama, jika produk itu dihasilkan mengikut ergonomi, dia dapat meningkatkan tahap keberkesanan dan kecekapan kerja atau sebarang aktiviti yang dilakukan oleh manusia, seperti dapat mengurangkan kesalahan, dapat meningkatkan produktiviti dan memudahkan kerja. Sebagai contoh, kita ambil satu produk, kita cipta satu produk yang lama kita tambah baik. Okey, produk tersebut yang baru dibina, yang dicipta akan memudahkan lagi pengguna dalam kehidupan seharian. Okey, yang kedua, objektif yang kedua, kita tengok
Nilai-nilai positif manusia dapat ditingkatkan dari segi keselamatan, keselesaan, kualiti kerja dan mengurangkan kepenatan dan tekanan. Sebagai contoh, mop lantai dibina. Kalau dulu mop lantai kena perah, basahkan. Sekarang ni dah ada mop lantai yang dicipta, yang dah ada tabung air, dah boleh perah automatik, tak payah perah pakai tangan, kita pusing dekat kayu tu pun dah boleh. Di segi kat sini dapat menimbulkan keselesaan dan juga mengurangkan kepenatan. Itu yang dikatakan objektif ergonomik dalam penghasilan reka bentuk industri. Okey, setakat itu saja penerangan cikgu mengenai reka bentuk industri. Jadi untuk hari ini, cikgu nak kamu baca dan fahamkan nota yang ada di dalam buku kerja. Kemudian, cikgu nak kamu jawab modul PBD di dalam buku kerja muka surat 55 dan 56. Okey, sebarang permasalahan tolong bertanya kepada cikgu. Okey, terima kasih semua. Assalamualaikum.